Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurain Farhana binti Umar, Rakmut Talabah 04495664. Baik, pada hari ini saya akan menceritakan bagaimana saya terjemahan berita yang bertemakan sukan. Sebelum itu, saya akan menceritakan sedikit tentang strategi dan masalah yang saya hadapi dalam menghasilkan terjemahan ini. Baik, strategi yang saya gunakan adalah sebelum terjemahan, saya akan memastikan teks sumber adalah daripada sumber yang sahih, dan yang kedua adalah membaca keseluruhan berita beberapa kali dan bahagikan kerja mengikut perenggan. Dan semasa terjemahan, saya menggunakan Reverso, Google Translate sebagai alat bantu dalam terjemahan. Selain itu, saya juga menggunakan Kamus Arab Melayu dan Kamus Bahasa Inggeris Bahasa Melayu sebagai bahan rujukan. Selain itu, saya juga mendapatkan bantuan daripada mereka yang mahir dalam bidang sukan untuk memastikan hasil terjemahan saya tidak melencong daripada tema, iaitu tema sukan. Okey, selepas terjemahan, saya akan peram selama sehari dan saya akan baca semula pada keesokan harinya sebelum saya menghantar hasil terjemahan saya. Selepas itu, saya akan meminta bantuan daripada mereka yang lebih arif untuk menilai hasil terjemahan saya sama ada ia difahami ataupun tidak. Dan jika ia tidak difahami, saya akan membaikinya semula. Seterusnya adalah masalah yang dihadapi ketika menterjemah. Yang pertama adalah kurang ilmu pengetahuan tentang tema berita iaitu sukan. Yang kedua, sukar dalam pencarian perkataan yang bersesuaian dengan apa yang dikehendaki dalam perenggan tersebut. Yang ketiga, lemah dalam penyusunan kata dan mengolah ayat dengan baik. Yang keempat adalah kurang vokab. Baik, ini adalah tajuk berita yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Baik, pada tugasan kali ini saya diberi tugas untuk menterjemah pada perenggan 1 dan 2 berita ini. Okey, tajuk berita ini adalah Al-Barazil tuwasil intisaratuha bitasfiyat Amerika Al-Janubiyah. Okey, saya terjemahkan ia sebagai Brazil meneruskan rentak kemenangan di peringkat kelayakan untuk Amerika Selatan. Jika kita lihat terjemahan Microsoft di sebelah kanan ini, ia diterjemahkan sebagai Brazil teruskan kemenangan dalam kelayakan Amerika Selatan. Okey, jika kita tengok bezanya adalah dalam yang saya terjemahkan, saya menambahkan perkataan rentak dan peringkat. Okey, mengapa saya menambahkan perkataan rentak dalam terjemahan ini adalah untuk menghangatkan lagi tajuk berita supaya ia dapat menarik minat pembaca untuk membaca berita ini. Baik, perenggan pertama, Wasalat Al-Barazil intisaratuha dhamana tasfiyat Amerika Al-Latiniyah bifawziha amsin asulasa ala mustadifatuha Uruguay bihadafain nazifain. Okey, terjemahannya adalah dengan kemenangan 2-0 ke atas Uruguay pada hari Selasa, Brazil meneruskan kemenangan mereka di peringkat kelayakan zon Amerika Selatan. Jika kita tengok Amerika Al-Latiniyah, okay, Amerika Latin, saya selaraskan dalam terjemahan ini adalah sebagai Amerika Selatan. Seterusnya, perenggan yang kedua, Watumakinat Al-Barazil minal fawzi bihadafain fi syautil awal likulli min Arthur Waricharison والحفاظ على علامات النجاح الكاملة في تصفيات أمريكا الجنوبية
Al-Mu'ahalat li Ka'si Al-Alam li Kuratil Qadam 2022. Okey, saya terjemahkan sebagai kedua-dua gol masing-masing dijaringkan oleh Arthur dan Richarlison pada separuh masa pertama. Kemenangan itu menyaksikan Brazil mengekalkan kejayaan penuh dalam kelayakan Piala Dunia FIFA 2022 di zon Amerika Selatan. Okey, yang saya merahkan ini adalah di hadapan adalah 2 gol. Asyautil awal adalah separuh masa pertama dan Al-Mu'ahalat li Ka'si Al-Alam li Kuratul Qadam adalah kelayakan Piala Dunia FIFA kelayakan Piala Dunia FIFA. Jika kita lihat pada perenggan kedua, saya pecahkan kepada 2 ayat supaya ia lebih mudah difahami oleh pembaca sasaran. Dan ini adalah antara vocab baru yang saya perolehi dalam perenggan 1 dan perenggan 2. Hadafain 2 gol, asyautil awal separuh masa pertama, Al-Mu'ahalat li Ka'sil Al-Alam li Kuratil Qadam, kelayakan Piala Dunia FIFA. Aktafi bihadzal qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung perenggan kedua, ketiga dan keempat. وغاب عن المنتخب البرازيلي العديد من اللاعبين بسبب كوفيد-19 والإصابة، ومن بينهم نيمار، غير أن منتخب سامبا كان أقوى كثيرا من منافسه الذي لم يفر عليه منذ 1001. Saya terjemahkan, pemain tidak hadir dari pasukan kebangsaan Brazil kerana COVID-19 dan cedera, termasuk Neymar. Tetapi pasukan Samba jauh lebih kuat daripada pesaingnya yang tidak memenanginya sejak tahun 2001. Kemudian perenggan kedua, وأحرز أرتور الهدف الأول بعد مرور 34 دقيقة على بداية الشوط، عندما حاولت تسديدته من خارج منطقة الجزاء إتجاهها لتستقر في شباك مارتين كامبانيا حارس مرمى منتخب أوروغواي. Saya menterjemahkan, Arthur menjaringkan gol pertama pada minit ke-34 dalam babak ketika rembatannya dialihkan dari luar kawasan penalti dan mendarat di gawang menentang penjaga gol Uruguay Martin Campania. وأضاف ريتشارلسون الهدف الثاني بضربة رأس من وأضاف ريتشارلسون الهدف الثاني بضربة رأس من ركلة ركنية قبل ثوان عن الاستراحة بسبب ما ذكرت Reuters. Saya menterjemahkan, Richarlison menambah gol kedua dengan tandukan dari sepasukan sudut beberapa saat sebelum rehat, Reuters melaporkan. Ya, baiklah. Sekarang saya akan jelaskan strategi yang digunakan dari mula saya terjemahkan teks sumber berita sukan ini. First kali, sebelum masuk proses menterjemah, saya terlebih dahulu membaca teks sukan yang diberikan. Kemudian saya cuba faham ikut pemahaman saya. Sekiranya ada perkataan ataupun struktur ayat yang tidak jelas
saya akan keluarkan dan cuba cari dengan bantuan Google Translate, Riverso dan juga kamus untuk saya faham lebih jelas apa makna yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Seterusnya, untuk proses semasa menterjemah pula, saya akan menterjemah menggunakan bantuan Google. Okay, setelah saya terjemahkan ikut pemahaman saya akan cek balik dengan bantuan Google. Kemudian, kalau saya rasa bantuan Google kemudian, bila saya baca hasil terjemahan tersebut, saya rasa pelik ataupun janggal, saya akan baiki dan cuba olah kembali ayat tersebut. Kemudian, contohnya dalam 3 perenggan yang saya terjemahkan ni, ada ayat-ayat yang mana bila saya baca hasil terjemahan daripada Google Translate, ia tidak bersambung ataupun tidak jelas makna ataupun apa yang ingin disampaikan. Kemudian saya membuat kesimpulan mengikut apa yang saya baca. Contohnya, dalam 3 perenggan yang saya terjemahkan ni, ada ayat yang mana bila saya baca hasil terjemahan daripada Google Translate, terjemahan tersebut tidak jelas. Kemudian saya contohnya, dalam 3 perenggan ni, saya menggunakan terjemahan bebas. Sebagai contoh, dalam ketiga-tiga perenggan ni yang saya terjemahkan, ada hasil terjemahan daripada Google Translate yang tidak jelas, struktur ayatnya tidak jelas. Jadi saya cuba faham dan saya cuba olah mengikut kefahaman saya menggunakan ayat saya. Kemudian saya akan baca semula adakah hasil terjemahan yang telah diolah tu okey dan difahami. Seterusnya, proses setelah menterjemah pula, saya bertanyakan hasil terjemahan ini kepada kawan saya untuk dia cek balik dan saya nak tahu sama ada dia faham ataupun dia tak faham hasil terjemahan yang saya lakukan. Seterusnya, masalah yang saya hadapi ketika menterjemah teks sukan, apa yang saya boleh katakan, saya kurang faham budaya. Antara masalah yang saya hadapi dalam menterjemahkan teks sukan ni adalah saya kurang faham istilah-istilah sukan itu sendiri dan juga struktur ayat, bentuk ayat yang biasa digunakan dalam budaya berita sukan. Itu cabaran yang paling besar saya rasa untuk terjemahkan teks sukan ni. Seterusnya, saya mengetahui yang masalah ini berpunca disebabkan saya kurang membaca berita berkaitan sukan. Jadi saya mengalami masalah untuk memahami ayat dan juga struktur yang diguna pakai dalam penyampaian berita sukan. Antara resolusi yang saya perlu buat adalah memperbanyakkan membaca berita sukan supaya kita lebih mahir dengan istilah, dengan budaya sukan itu sendiri. Resolusi yang saya perlu buat untuk menghadapi masalah yang saya nyatakan tadi tidak lain tidak bukan, tentunya saya perlu memperbanyakkan lagi bahan bacaan untuk berita sukan supaya saya mahir dan biasa dengan istilah dan juga budaya berita sukan itu sendiri. Hanya dengan itu akan membuatkan saya lebih faham dan juga saya dapat vocab baru untuk
istilah dan juga perkataan-perkataan yang biasa digunakan dalam penyampaian berita sukan. Dan perkataan yang saya keluarkan ataupun ada istilah yang saya baru jumpa dalam berita sukan ni adalah mantiqatul jaza, iaitu kawasan penalti, haris marma, penjaga gol, kemudian ra'su minar roklah, tandukan. Itu sahaja daripada saya. Baik, Bismillah. Kita teruskan dengan perenggan yang seterusnya. Sebelum tu, nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Hasbi, nomor metrik 050073. Baik, saya akan ceritakan pertama sekali strategi yang saya gunakan untuk menterjemahkan perenggan yang berkaitan dengan sukan. Jadi first kali atau pertama sekali benda yang saya lakukan ialah cuba untuk memahami keseluruhan isi yang terdapat dalam akhbar ni lah, surat kabar ni yang berkaitan dengan kemenangan Brazil menentang Uruguay 2-0. Okey, selepas saya faham, baru saya berpindah kepada perenggan yang ditugaskan untuk saya menterjemahkan. Baik, di sini apa yang saya faham, strategi yang saya gunakan ialah sebenarnya saya banyak mengubah susunan ayat dan contoh macam ada istilah VAR, pengadil VAR kan, kalau saya tengok ataupun search, saya cari di Google, maksudnya video bantuan pengadil VAR, Inggris dia video something, saya lupa untuk cek dengan lebih mendalam. Cuma maksud dia video bantuan pengadil. Baik. Okey, itu strategi saya yang kedua. Iaitu istilah tu banyak saya ubah, susunan ayat saya ubah. Kemudian bila ada istilah tu yang contoh istilah bahasa Inggeris tu macam VAR, saya kekalkan di sana. Sebab mungkin pembaca berita sukan ni dia mungkin tahu apa itu VAR. Okey. Alright, itu bagi perenggan yang pertama. Kemudian perenggan yang kedua, saya ubah susunan ayat juga, iaitu saya membelakangkan nama Martin Carreras ataupun something sebutan dia. Baik, kalau ikut Arab dia ni Martin Carreras min mada qarib fi shibak qabla 14 minit sebelum. Tapi di sini saya ubah ayat tu, saya ubah kepada Uruguay meneruskan percubaan dengan sepakan gol jarak dekat yang dihasilkan oleh Martin Carreras 14 minit sebelum tamat. Okey. Jadi strategi saya sebenarnya hanya menggunakan Google Translate, kemudian banyak perkataan yang saya ubah, susunan ayat pun saya ubah mengikut kepada konteks ayat ni lah, kefahaman ayat berkaitan dengan sukan bola sepak. Okey, kita beralih kepada masalah yang saya hadapi. Baik, masalah yang saya hadapi sangat banyak sebenarnya, sebab saya ni sebenarnya bukan seorang yang minat kepada bola sepak. Cuma banyak yang saya tidak tahulah, jadi benda tu saya cuba search di Google. Contoh macam baru tadi saya Google Translate, saya cuba cek Google berkaitan dengan siapa pemain Brazil, pemain Uruguay. Sebab saya tidak kenalkan semua tu. So banyak nama-nama di sini sebenarnya, contoh macam nama Luis Suarez,
siapa tuh? Saya tidak kenal. Jadi bila kita kaji type di Google Luis Suarez siapa, dia pemain Uruguay kan? Dia pemain Uruguay sebenarnya. Oke, macam contoh nama Edinson Cavani, dia pun pemain daripada Uruguay. Biasa macam Neymar, kita tahulah dia pemain Brazil. Martin Queiroz, dia penjaga gol. Dia defend, pertahanan. Dia main pertahanan. Oke, jadi itu antara salah satu masalah yang saya hadapi lah ketika menerjemahkan teks yang berkaitan dengan bola sepak ini. Jadi maafkan saya sebab saya kurang ilmu berkaitan dengan pemain-pemain bola sepak. Tapi kalau mau main bola, insya-Allah boleh bawa saya main. Oke, baik, seterusnya resolusi pun tadi saya sudah bagi tahu kan. Resolusi bila kita tidak tahu sesuatu tu, contoh macam tadi saya cakap saya tidak tahu nama pemain ni, dia pemain daripada mana, jadi kita terus kaji dia ni siapa. Oke, macam tu supaya kita lebih faham isi berita itu. Jadi cadangan untuk rakan-rakan saya tidak tahu, saya tidak pastilah, mungkin bagi mereka benda ni bukan masalah sebab diorang mungkin sudah mengenali pemain-pemain bola sepak, piala antarabangsa, liga, segalanya. Oke, baik, itu antaranya lah. Jadi cadangan itu sebenarnya saya yang perlukan cadangan daripada mereka. Oke, tapi kalau macam saya sendiri, kalau ada antara kamu yang tidak mendalami dengan lebih mendalam tentang siapa pemain semua tuh, oke, kita terus kaji, type di Google. Contoh Martis Queiroz, Caceres, nama dia, type sana, dia akan keluar pertahanan pemain bola daripada Uruguay. Jadi macam itulah cadangan saya. Oke, kemudian akhir sekali vocab baru. Oke, jadi saya temukan 5 vocab baru yang terdapat pada perenggan saya, vocab baru bagi saya. Yaitu yang pertama Itomarul Marma, ini gawang gol ataupun palang gol, gawang gol lah. Oke, yang kedua Hakamul Video Al-Musa'id, video bantuan pengadil ataupun pengadil VAR, yang tadi kita bincang tuh. Oke, seterusnya Mukhalafatun Aniqah, pelanggaran keras. Oke, dia macam main kasar kan, pelanggaran keras, Mukhalafatun Aniqah. Dan yang terakhir sekali Al-Ghahu, dibatalkan. Maksudnya macam tadi tuh si Martis sudah jaringkan gol 14 menit sebelum berakhirnya perlawanan tersebut, tapi dibatalkan oleh pengadil. Oke, baik, jadi sekian sahaja ulasan daripada saya, dan mungkin sambil Anda mendengar ulasan saya ini, saya akan sertakan dengan apa orang cakap tuh, hasil terjemahan saya, insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Abdul Hamid, nombor kad matriks 049700. Video kali ini saya akan membentangkan hasil terjemahan berita sukan bagi bahagian saya. Perenggan yang pertama, wal fawzu fi muntafidio huwa ar-rabi'u lil Brazil ala at-tawali fi at-tasfiyat, wa asbahat ad-dawlatu al-wahidatu fi tasfiyat Amerika al-Janubiyya الموحلة لكأس العالم التي تفوز بجميع مبارياتها.
iaitu kemenangan di Montevideo adalah yang keempat berturut-turut bagi Brazil sekaligus menjadi satu-satunya negara di Amerika Syarikat yang memasuki kelayakan Piala Dunia apabila memenangi semua perlawanannya. Perenggan yang kedua, ومن المنتظر أن تستأنف التصفيات مرة أخرى في مارس من العام 2021, iaitu pertandingan dijangka disambung semula sekali lagi pada Mac 2021. Dan perenggan yang ketiga, وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في التصفيات التي تضم 10 منتخبات إلى كأس العالم مباشرة، على أن يقود صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع منافس من قارة أخرى، iaitu bermaksud 4 pasukan teratas yang ada di dalam 10 pasukan layak secara langsung ke Piala Dunia, dan pasukan kelima ditempatkan ke play-off antara konfederasi bersama pesaing dari benua lain. Sebelum saya memulakan penterjemahan, saya akan membaca teks sumber ini untuk beberapa kali. Selepas itu, saya akan analisis apa yang ingin disampaikan dalam berita ini atau apa yang ingin diceritakan dalam berita sukan ini. Selepas itu, selepas saya mengetahui apa tajuk utama yang ingin disampaikan, saya terus membaca beberapa artikel berita yang berkaitan dengan tajuk berita ini. Masalah yang saya hadapi dalam melakukan penterjemahan berita sukan ini tidaklah terlalu banyak. Mungkin disebabkan kerja ini dilakukan dalam kumpulan dan telah diberi bahagian masing-masing. Cumanya, masalah yang saya hadapi ialah pada ayat ala an yaqudu sahibu al-mahkas al-qamis muwajihatu fasilatu ma'a munafisin min qahatan ukhra, iaitu terjemahan pada awalnya saya tulis pasukan kelima menghadapi play-off bersama pesaing dari benua lain. Jadi permasalahannya di sini saya kurang faham terhadap isi kandungan yang ingin disampaikan. Oleh itu, cara saya untuk menyelesaikannya ialah dengan saya membaca artikel ataupun berita yang berkaitan dengan sukan yang bertajuk Piala Dunia. Dengan itu juga saya menambah perkataan dan menyesuaikan terjemahan dengan memberi terjemahan pasukan kelima ditempatkan ke play-off antara konfederasi bersama pesaing dari benua lain, di mana perkataan konfederasi ditambah dalam ayat ini untuk menyempurnakan lagi ayat tersebut. Dan yang paling terakhir ialah tentang cadangan untuk kawan-kawan yang lain, yang mana cadangan ini juga merupakan cadangan dan peringatan kepada diri saya juga supaya memperbanyakkan bacaan berita yang berkaitan dengan tajuk berita kita sendiri. Contohnya, tajuk berita kumpulan saya dia menceritakan tentang sukan Piala Dunia. Oleh itu, saya mengkaji dan membaca berita yang berkaitan dengannya. Dalam masa yang sama, saya dapat menambahkan ilmu pengetahuan terhadap dunia sukan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang mari kita lihat kepada hasil terjemahan yang telah saya lakukan pada dua perenggan terakhir teks berita sukan. Baiklah, yang pertama, وفي كاراكاس حصدت فنزويلا نقاطها الأولى في التصفيات بعد أن منحها هدف متأخر عن طريق سالومون روندون الفوز 2-1 على تشيلي. Ayat ini saya terjemahkan seperti berikut. Di Caracas, Salomon Rondon telah menjaringkan gol kemenangan lewat permainan untuk membantu pasukan Venezuela mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas pasukan Chile di saingan kelayakan Piala Dunia 2022. Ayat kedua pula ialah ووضع جايرمو مريبا المنتخب الفنزويلي في المقدمة بعد 8 دقائق ورغم أن أرتورو فيدال أحرز هدفه الثالث في مباراتين ليعادل النتيجة لصالح تشيلي. نجح روندون بهدفه في الدقيقة 81 في قيادة فنزويلا لفوز ثمين. Untuk ayat ini, saya terjemahkan seperti berikut. Luis Mago meletakkan pasukan kebangsaan Venezuela di hadapan selepas 8 minit perlawanan bermula. Selang 9 minit kemudian, Arturo Vidal menjadikan gol peribadinya yang ketiga untuk membantu Chile menyamakan kedudukan semasa. Pada minit ke-81, Salomon Rondon berjaya menjaringkan gol buat pasukan Venezuela. Seterusnya membantu pasukannya itu meraih kemenangan yang berharga. Sebelum saya memulakan aktiviti menterjemah teks berita ini, pertama sekali apabila saya telah mendapat teks berita ini, saya membaca secara sepintas lalu untuk memahami apa yang terkandung di dalam teks berita ini. Kemudian saya menyeraikan beberapa perkataan yang saya ketahui maksudnya dan saya menyeraikan juga perkataan-perkataan yang saya tidak tahu maksudnya. Setelah itu, saya mula mencatatkan fakta-fakta dan maklumat-maklumat yang penting yang terdapat di dalam kedua-dua perenggan ini. Setelah semua fakta dan maklumat yang penting di dalam teks berita sumber saya catatkan, saya mula mencari maksud bagi perkataan-perkataan yang saya tidak tahu maksudnya. Kemudian setelah itu saya membuat carian di Google berkaitan dengan apa yang perlu. Sebagai contoh, nama pemain bola yang terdapat di dalam teks berita sumber ini, saya cari adakah benar pemain ini bermain untuk pasukan Venezuela ataupun adakah benar pemain ini bermain untuk pasukan Chile. Kemudian saya mulakan aktiviti menterjemah dengan menggunakan Google Translate. Selain itu, saya juga menggunakan Reverso dan Kamus Al-Ma'ani untuk mengetahui apakah maksud sebenar bagi perkataan-perkataan yang tertentu. Setelah selesai menterjemahkan keseluruhan ayat bagi kedua-dua perenggan, saya memeram hasil terjemahan saya ini selama sehari. Dan selepas itu, saya membuat semakan semula untuk mengenal pasti di manakah kekurangan yang terdapat dalam teks terjemahan saya, apakah yang perlu ditambah ataupun apakah yang perlu dibuang supaya maklumat yang saya ingin sampaikan dalam teks terjemahan itu mudah difahami oleh pembaca sasaran. Di dalam perenggan yang pertama, terdapat beberapa masalah dan cabaran yang saya hadapi ketika menterjemahkan perenggan ini. Antaranya ialah yang pertama, saya menghadapi kesukaran untuk mengetahui maksud bagi istilah-istilah yang digunakan di dalam teks berita ini. Sebagai contoh, perkataan hadaf.
Pada mulanya saya menganggap bahawa perkataan hadaf ini bermaksud tujuan, tetapi apabila dipadankan dengan konteks ayat di dalam penengan ini, ia menjadi tidak sesuai. Maka saya membuat carian di Reverso dan saya menjumpai maksud lain bagi perkataan hadaf. Maksud lain bagi perkataan hadaf ini ialah jaringan ataupun goal. Maka saya gunakan jaringan ataupun goal itu di dalam teks terjemahan saya. Baik, di dalam perangai yang kedua, masalah yang saya hadapi ini adalah lebih besar kerana terdapat kesalahan fakta di dalam teks berita sumber. Penulis teks berita sumber telah menyajikan satu fakta yang salah dan ini boleh menyebabkan hasil terjemahan saya akan menjadi tidak berkualiti jika saya tidak betul-betul fokus ketika mana melakukan penterjemahan. Sebagai contoh, dalam ayat وَوَضَعَ جِيمُ مَرِيبًا المنتخب الفنزويلي في المقدمة بعد 8 دقائق. Maksud ayat ini asalnya adalah Guillermo Maripan meletakkan pasukan Venezuela di hadapan pada minit ke-8. Tetapi apabila saya membuat carian di Google, Guillermo Maripan ini adalah seorang pemain pasukan kebangsaan Chile, bukan pasukan kebangsaan Venezuela. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, saya mula melihat kepada statistik perlawanan dan keputusan penuh perlawanan melibatkan pasukan Venezuela dan pasukan Chile. Maka saya dapati penjaring gol pertama di dalam perlawanan ini bagi pasukan Venezuela ialah Luis Mago, bukannya Guillermo Maripan. Maka di sini jika saya betul-betul mengikut teks sumber, maka hasil terjemahan saya akan menjadi tidak berkualiti kerana terdapat kesalahan fakta. Kemudian bagi kedua-dua perangai yang telah saya terjemahkan ini, antara masalah utama ialah cara saya untuk menyampaikan maklumat dengan mudah supaya pembaca sasaran faham. Maka apa yang saya lakukan ialah semua maklumat daripada kedua-dua perangan itu saya catatkan. Kemudian saya mengolah semula ayat di dalam bahasa Melayu. Saya banyak membuat rujukan melihat kepada teks-teks akhbar dalam bahasa Melayu yang bertemakan sukan, seperti khususnya sukan bola sepak. Maka hasilnya adalah seperti yang telah saya lakukan. Baiklah, sebelum saya mengakhiri perbincangan saya pada hari ini, di sini saya lampirkan sekali mufradat-mufradat baru yang saya jumpa, yang saya temui di dalam teks berita sukan yang saya terjemahkan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian semua. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.